Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Bashira binti Basir, nombor matrik 23 DEM 19F1045. Pada kali ini saya ingin membentangkan mengenai pembentangan akhir saya berada di latihan industri. Terlebih dahulu isi kandungan. Yang pertama, skop kerja. Yang kedua, latar belakang Nippon Mekatronik. Yang ketiga, rumusan aktiviti harian. Dan keempat, tugasan utama teknikal. Skop kerja saya sepanjang saya berada di kilang ialah yang pertama kimpalan gas oksi asetilin dan arka elektrik, kimpalan loyang dan pemotong gas oksi asetilin. Yang kedua, pneumatik atau hidrolik. Saya dapat mempelajari sistem yang menggunakan bendalih, kerja udara termampat dan minyak. Dan yang ketiga, memesan. Saya dapat melarik dan menggerudi. Latar belakang organisasi. Syarikat Nippo telah ditubuhkan pada bulan Mac 1940 dan terletak di Bandar Nagoya dan diperbadankan pada 6 Mac 1952. Ibu pejabat Nippo kini berada di Bandar Nagoya Aichi, Jepun. Syarikat Nippo telah membuka cawangan syarikatnya di dalam dan di luar negara. 8 cawangan pejabat jualan di Jepun iaitu di Tokyo, Nagoya, Inazawa, Kansai, Akashi, Tohoku, Hokkaido dan Kyushu. Manakala 5 buah kilang di negara matahari terbit ialah di Okinawa, Itawa, Saitama, Inazawa dan Hiroshima. 6 pejabat jualan di cawangan negara lain, antaranya di negara kita sendiri iaitu Malaysia, China, Thailand dan Vietnam. 7 buah kilang di Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, Indonesia dan Mexico. Nippo juga mempunyai rakan kongsi iaitu syarikat Fortec di luar negara. Syarikat Nippo Mechatronics Malaysia Sdn Berhad telah ditubuhkan pada tahun 1994 dan terletak di Mantin, Negeri Sembilan dan mempunyai seramai 190 orang pekerja. Jenis perniagaan yang dilakukan oleh Nippo Mechatronics adalah dalam pembuatan seperti plastik injection molding dan assembly, barang wiper kereta, komponen penghawa dingin kereta, barangan elektrik dan elektronik, barangan panel untuk industri dan barangan OA. Berikut adalah gambar-gambar. Syarikat Nippo Mechatronics tidak menggunakan visi dan misi. Mereka menggunakan Code of Conduct iaitu Customer is first. Yang kedua, Serious Consideration of the Basics. Yang ketiga, Fair. Yang keempat, Challenge. Dan kelima, Speed. Rumusan aktiviti harian saya. Yang pertama, pemasangan RF door. RF door merupakan part di mana ia diletakkan di bahagian dalam enjin penyaman udara kereta, terutamanya di kereta perdua. Satu kereta akan mempunyai 2 RF door. Cara pemasangan RF door ialah menampal pelekat span yang berjalur. Ia mempunyai 2 saiz span iaitu panjang dan pendek. Satu RF door dilekatkan di bahagian sisi RF door bersama satu span berjalur panjang dan 2 span berjalur pendek. Yang kedua, saya membuat packing online semua jenis part iaitu retainer, headcap dan gear. Sebelum memulakan proses pembungkusan, saya perlu membaca SOM terlebih dahulu di mana ia diberitahu mengenai proses robot pickup, conveyor collecting dan cooling part, seterusnya manual gate cut, appearance checking dan akhir sekali online checking. Berikut adalah keadaan di mana saya melakukan proses online packing. Yang ketiga, saya dapat mempelajari fungsi setiap mesin di Nippo Mechatronics. Dan berikut adalah Sumitomo 350 ton, Toyo SI 180 ton, Sumitomo Shidimac, Sumitomo 180 ton, Fanuc 300 ton, Sumitomo 30 ton, Toyo 30 ton, Sumitomo 30 ton dan Fanuc 30 ton. Kesemua mesin ini fungsinya untuk produce atau keluarkan komponen dan part seperti retainer, RF door, jenis-jenis cover,
dan lain-lain yang diproses dari material plastik terlebih dahulu dalam mesin tersebut, lalu diinjek dalam mold dan terhasilnya produk seperti yang dikatakan tadi. Kesemua mesin berbeza mengikut tan. Jika part yang nak diproses itu bersaiz kecil dan ringan, maka ia diproses dari mesin model 30 ton dan mesin yang berat di bawah 160 ton adalah untuk produk yang ringan. Manakala mesin model 350 ton, 180 ton dan Sumitomo Shidimac ia untuk produce produk yang saiz besar seperti saiz wiper yang dipanggil retainer. Injection mesin mempunyai pelbagai saiz mengikut tonnage. Setiap jumlah tonnage ada pada mesin. Mold yang akan dibuat atau dijalankan mesti dilihat melalui faktor tonnage sama ada sesuai atau tidak mold yang akan dijalan di mesin tersebut. Mold juga tidak boleh masuk pada mesin yang tidak sesuai atau tidak cukup dengan tonnage-nya. Berikut adalah saya diberi peluang untuk mengenali nama komponen dan part di mesin dan robot. Seterusnya saya melakukan trial pada mold dan setup mold. Yang kelima, saya memeriksa masalah mesin dan robot jika berlakunya alam. Yang keenam, saya melakukan kerja maintenance seperti membuat penyelenggaraan bulanan dan tahunan, bersihkan hopper dryer, mesin injection molding, robot dan MTC. Seterusnya, saya juga mencuci mold secara regular dan meja maintenance. Saya dapat mengisi form tertentu selepas melakukan online packing dan cucian mold, dan akhir sekali saya dapat kendalikan crane mengambil mold setelah penggunaan mold dijalankan. Tugasan utama teknikal, dan ini adalah antara tugasan utama yang saya lakukan sepanjang saya LI di sana, iaitu saya melakukan trial mold di mana terdapat isu di line 3, ianya short di wayar sambungan antara heater rod dan mold. Kami dapat atasi, saya dapat atasi bersama kawan-kawan saya dan juga leader di sana dengan menukar wayar. Kemudian tunggu suhu MTC heater naik ke 135 darjah Celsius. Apabila sudah mencapai standard suhu yang diinginkan, lakukan clamping force pada mold dan mold inspection. Dan kemudian cek condition part apabila part sudah keluar. Seterusnya, saya juga ada melakukan kimpalan. Saya melakukan tugasan grinder di setiap part besi untuk dicantumkan menjadi troli menggunakan MIG welding machine. Troli tu troli yang untuk meletak purging material dan saiznya hanyalah sebesar paras pinggang. Saya juga melakukan maintenance dan antara saya membuat penyelenggaraan ialah sering berlaku water leaking pada MTC di mesin. Cara untuk elak dari masalah tersebut ialah saya bersihkan karat pada pipe besi dalam MTC menggunakan kertas silikon. Dan kemudian lekatkan gasket alloy dengan silikon gasket maker, kemudian skrukan ia. Sambungkan dari air ke hose, lalu ke MTC dan kemudian ke mesin. Seterusnya saya juga sering membuat tukar hose kerana hose sering bocor dan angin keluar pada komponen robot. Bagi mengatasi masalah, hose ditukar ke hose baru dan selarikan menggunakan kabel tight. Sekian, terima kasih.